Kemudian bila mana kewafatan Abu Talib dan Abu Jahal menjadi pemimpin, maka ketika itu orang Quraisy mula berani untuk menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabat, dan kelakuan mereka itu lebih dahsyat berbanding sebelum daripada ini. Sebab sebelum ini Abu Talib ada untuk membackup ataupun untuk menjadi perisai dan benteng kepada Rasulullah dan para sahabat. Sekarang ini Abu Talib telah tiada, maka Quraisy sudah mula berani untuk menyakiti Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lain. Sehingga kan orang yang biasa-biasa ataupun orang Quraisy yang tidak berpangkat turut berani untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang meletakkan pasir di atas kepala Nabi SAW. Lalu Nabi pun pulang ke rumah dan datang salah seorang puteri Nabi SAW. Lalu puteri Nabi itu membersihkan debu-debu yang berada di atas kepala ayahnya, iaitu Rasulullah SAW, dalam keadaan menangis. Sebab ialah anak perempuan melihat ayahnya diperlakukan sedemikian rupa, apa dosa ayahku? Maka dia menangis. Maka kata Rasulullah SAW, la tabki ya bunayya, janganlah engkau menangis wahai anak perempuanku. Fa innallaha mani'un abaka, kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang akan sentiasa memelihara ayahmu. Maka Nabi tahu bahawa anaknya sedih melihat Nabi diperlakukan sedemikian rupa. Betapa hinanya kedudukan Rasulullah SAW pada pandangan orang Quraisy. Dan dikatakan juga bahawa bila mana Quraisy sudah mula untuk menyerang ataupun sudah mula berani untuk menyakiti Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim, maka ada di antara sahabat yang mula berfikir untuk keluar dari Mekah. Antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar turut menerima ancaman, turut menerima turut disakiti dan sebagainya, sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha keluar dari Mekah, dan Abu Bakar sampai di tempat yang bernama Barq Al-Ghimad. Lalu di situ Abu Bakar nak menuju ke Habsyah, tetapi sampai di Barq Al-Ghimad itu, lalu ada seorang lelaki yang bernama Ibn Dughnah. Ibn Dughnah ini dia meminta Abu Bakar untuk kembali ke Mekah. Dalam keadaan dia kata, aku jamin keselamatan kamu. Maka Abu Bakar patah balik ke Mekah, tak jadi keluar dari Mekah menuju ke Habsyah. Maka kita perhatikan bahawa ketika itu para sahabat sudah mula ingin keluar dari Mekah disebabkan serangan ataupun ancaman Quraisy lebih dahsyat berbanding sebelum daripada kewafatan Abu Talib. Disebabkan dua peristiwa yang besar inilah, dan ada satu lagi peristiwa yang akan kita bicarakan selepas pada ini. Kerana itulah ia digelar sebagai Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.